suasana dilayan seperti raja. Ya, Allah Akbar. Kita pandang tengok nyok muda, lawa nyok muda, tak sampai setengah jam sampai 3 biji, macam syurga. Ya. Pasal layanan. Dan alhamdulillah tuan, yang sumbangan tuan-tuan bukan sekadar korban. Sumbangan tuan-tuan yang insya-Allah kita akan minta lagi lepas ini untuk mendirikan pusat pengajian Islam dan tahfiz Al-Quran untuk masyarakat yang tak pernah ada pelajaran agama pada mereka. Tapi akidah masih terjaga. Mana satu kewajipan untuk kita, bukan sunat, bukan makruh, satu kewajipan untuk kita membenarkan mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai satu kampung tu saya jumpa seorang budak Muhammad Nasir nama dia, umurnya 15 tahun, yang mengikuti pengajian di tahfiz kampung Chenam, Kamboja, yang telah menghafal 15 juzuk. Saya cuba tes bacaan dia pada pagi itu, Masya Allah, macam Imam Masyari Mekah. Dan saya terus booking jika anak Melayu kita di Kulim saya dapat anak Kamboja, tak apa. Ya, saya booking ayah dia. Semua saya akan proses untuk bawa dia ke sini. Dekat ayah dia, saya tak bawa dia bukan hanya sebulan pada bulan Ramadan tahun depan. Kalau panjang umur, pendek umur tak jalan. Doakan supaya kita panjang umur, dapat jumpa dengan budak itu. Saya akan bawa tahun depan, mungkin 2 bulan ada di sini. Bagaimana dalam kemiskinan, dalam kefakiran dia boleh menghafal Al-Quran. Kita dalam kesenangan tuan-tuan, kadang-kadang Quran tak nak baca. Saya tanya macam mana ayah dia memberi nafkah untuk belajar di pondok. Kata ayahnya, Ustaz, saya mampu hanya memberi pada anak saya belajar seminggu RM5. RM5 seminggu. Dan kebetulan kita itu ada kawan saya bawa tu bekas Navy, dia berduit banyak, duit pencen ada lagi. Dia dengar pun dia sebut, dia panggil ayah budak tu, dengan budak tu dia bagi $300. Dia kong 1,000 lebih. Ayah dia peluk, untuk terkejut mendapat bantuan itu pun. Muslimin dan muslimat jemaah rahimahumullah. Kalau rasa-rasa kita kuat emosi, tuan-tuan, kita boleh pergi lah. Dengan perjalanan hampir 4 jam, itu yang terdekat, yang paling jauh ada orang pergi ke sempadan Laos, yang rumah pula tanpa dinding. Ada rumah tanpa dinding, rumah yang saya pergi ada juga dinding walaupun kecil. 8 kali 8, siap ukur kami. 8 kali 8, rumah bumbung zinc, dinding zinc. Cuba try masuk tengok tengah hari. Tuan-tuan, saya terjauh, saya ambil gambar. Kita lepas habis korban, saya minta pusing jalan satu kampung, bawa seorang penterjemah nak pergi rumah mana orang miskin. Kata dia, Ustaz, semua miskin. Nak kata apa? Saya pilih mana orang miskin, semua miskin. Saya sempat naik dalam 20 biji rumah tu. Dan ada rumah yang melarang kita naik. Kerana larang, memang saya nak naik, kita larang hak tu nak sangat. Tuan-tuan, saya dilarang naik rumah, saya naik juga. Waktu tengah hari lepas zuhur, terjah juga. Dan kita terjah, bukan terjah bilik tidur, tak ada bilik tidur. Kita terjah bahagian dapur. Ada yang saya buka bekas beras, yang ada sekadar secawan beras. Saya tanya dalam bahasa Kemboja, penterjemah kita, tanya dia, beras ni untuk bila? Simpanan untuk seminggu. Secawan beras. Kita tuan-tuan, beras ni banding ayam. Bagaimana nilai benda yang rezeki yang dijaga, makan sekadar sehari 2 sudu. Rumah tu ada 2 orang. Lagi rumah banyak, ada yang ada lebih kurang 1 jam, ada yang ada 1 kilo, 2 kilo, tu biasa. Rumah tu rumah yang paling sikit. InsyaAllah kalau ada rezeki tuan-tuan, hasil sumbangan ramai. Kalau ada kesempatan, siapa yang nak pergi, saya nak pergi, jom kita akan pergi pada awal Januari ya, untuk memberi bantuan kemanusiaan ya, macam mana juga oleh pihak TM Telekom Malaysia. Itu antara bantuan yang cukup sempurna kepada mereka yang membutuhkan itu. Contoh, saya ada di sana walaupun 4 hari. Dalam hati kecil saya kata, akulah orang yang paling kaya sebenarnya. Kita itu paling kaya.
bagi duit raya pada budak-budak seorang RM4. Datang ayah, atuk, ucapkan terima kasih atau berapa kali. Sekadar RM4. Kita RM4 tak cukup rokok sekotak. Tak, dia tak rokok lah. Ya, sekotak rokok boleh. RM12, RM13. Oi, murah. Makan tak pernah kenyang. Membazir hari-hari, rasa tak bersalah kita. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahullah, banyaklah pengalaman dan muhasabah diri. Dalam pada itu, kita rujuk tengok juga tapak sekolah yang diwakafkan oleh orang miskin. Orang miskin mewakafkan tanah dia, di samping wakaf daripada seorang bukan Islam. Dia tanah itu Tuhan tak ada, dia jauh. Dia mewakafkan tanah untuk kita membina pusat pengajian Islam dan tahfiz Al-Quran. Dan doa lah. Kalau berjaya projek ini, lagi masa tempoh 7 tahun atau 8 tahun akan datang, kita ambil imam di sekolah itu menjadi imam kita pada bulan Ramadan. Waktu itu tuan-tuan semua dah mati, tinggal saya seorang. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahullah. Tersambung kita. Bab yang ke-6, fi bayanin uqubati akal riba. Bab yang ke-6 menyatakan orang yang akibat orang yang memakan riba. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Telah berfirman Allah Ta'ala, hei segala mereka yang percaya akan Allah, jangan sekali-kali kamu memakan akan riba. Muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, riba ni apa nama? Apa nama riba? Bukan doktor riba. Riba ni salah satu daripada perkara yang terkandung dalam urusan perniagaan, urusan kewangan, yang sewajibnya pemerintah melaksanakan kewajipan, menunaikan kewajipan ini untuk menyelamatkan masyarakat daripada sistem riba. Sistem riba melibatkan pemerintahan negara. Tuan-tuan, sekadar untuk kita berkongsi pengalaman. Duduk di Kemboja, walaupun 4 hari saya suka berjalan. Hari terakhir saya berjalan, pusing pekan Phnom Penh. Bayar motor tuk-tuk tu, bagi tuk-tuk lah. Tuk-tuk macam tu. Bayar, dia minta kita cari driver hak Islam. Dia kata kalau jalan 1 hari ustaz, kena bayar kat dia $20. Mula 8 pagi sampai 6 petang. Rasa macam tak baloi dengan harga minyak yang begitu mahal. Kerana minyak tidak dikawal oleh pemerintah di Kemboja. Ikut suka toki minyak nak jual berapa duit. Saya cek harga pula, ada yang paling murah RON 95 lah, minyak kuning. Di sana tak boleh RON, dia boleh Ros. Ros apa? Fikir lagi. Minyak super RM4.7 yang paling murah. Paling mahal dijual RM5.40. 1 liter. Murah ke mahal? Soalan saya, murah ke mahal? Cuba jawab. Murah mahal? Di Malaysia RM2 cukup. Nak banding Malaysia dengan Phnom Penh RM5.40. Siapa lebih murah? US dollar. Jangan soalan ni kalau mau takdir tak marah. Ya. Di Kemboja jual minyak 1 liter RM5.4, di Malaysia RM2. Siapa lebih murah? Jawapannya adalah RM5.4 itu lebih murah. RM2 mahal. Ni jawapan orang gila. Ya, siapa kata gila? Minyak di negara Kemboja tidak ada minyak. Padan jual RM5.4.
Patut kalau minyak mahal, harga makan, harga barang mahal. Tapi harga makan, harga barang cukup murah. Kita makan, saya belanja satu kampung 12 orang malam tu di hotel. Bawa orang kampung tak pernah tidur hotel. Dia bagi tidur hotel, bilik yang aircon semalam RM35. Tengah pekan Phnom Penh. Tuan-tuan, tengah pekan Taiping, bilik aircon ni. Hotel wakaf. Nama dia wakaf. Berapa semalam? Paling murah 100 lebih tak? Orang kampung yang tak pernah rasa tidur hotel, dia ucap terima kasih Tok, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya katakan terima kasih tu. Tak. Nak hantar saya balik tu, saya bagi tidur di hotel. Sebab kita ingat mahal, kita beritahu juga. Tengok semalam 30, hampa duduk 2 malam tak apa. Tak. Makan di kedai, restoran Islam, makan 12 orang. Dengan nasi ayam, nasi kambing, nasi bernama nasi tu. Nasi dia. Satu kepala bayar hanya RM6. Mahal tu. Berapa mahal? Pasal di Kemboja tidak ada BN. Kalau ada BN, insya-Allah murah macam mana kita. Tu tergedik tak tergedik orang Kemboja tak kerti perintah langsung. Yang pandai perintah puak ni, hak lain tak kerti langsung. Muslimin jemaah rahimahumullah. Kami sewa van berjalan. Hari pertama, kedua, ketiga, ingatkan bayar beribu lebih. 3 hari bayar hanya RM300. Dengan minyak yang mahal itu, dia bayar sampai terima RM300. Berjalan bukan sikit. Satu perjalanan makan masa 2 jam. Tanya driver, cukup duit ni? Cukup Ustaz, banyak sangat dah. Makan minyak pun kita apa heran. Kok minyak pakai jampi ke? Tak tahu, wallahualam. Muslimin dan muslimat jemaah rahimahullah. Tapi yang paling saya respect adalah sistem jalan raya. Tuan-tuan, saya rakam nak kamera saya sepanjang jalan 3-4 jam tu sampai malam, sampai tak nampak jalan raya. Rakam juga, tak jumpa papandang. Papandang. Tahu papandang? Tak faham, tanya orang faham. Tidak ada papandang tengah jalan raya di bandaraya Kemboja. Dan saya diminta ada seorang sahabat daripada Yunisda. Kami jumpa sebagai sahabat, jumpa pertama kali sebagai sahabat, sebagai adik-beradik jumpa sana. Dan dia menawarkan saya untuk tahun depan kita akan pergi ke tempat yang lebih terpencil di waktu musim korban. Cikgu standby. Saya ajak pergi ke terpencil. Ya, insyaAllah naik kereta 8 jam, naik motor 2 jam, jalan kaki 2 jam. Ya. Dapat tak sanggup, tolong jangan angkat tangan. Ya. Cikgu masih nak bawa, biar lembek. Kita bagi tiket, pi saja. Balik tak. Cikgu, confirm, tiket pi saja. Balik memang tak ada. Confirm tak balik. Ini suasana yang kita dapat muhasabah, kita dapat lihat. Saya tulis semua dari saya. Saya tulis, singgah di kedai makan, singgah di pasar raya, singgah di market. Ya. Sampai ustaz kata, "Hang ni ustaz buat apa ni? Saya nak tahu keadaan." Ya, masuk ke rumah-rumah terpencil, tepi-tepi pekan Sungai Mekong, masuk habis. Orang Kemboja berheran. Kita terjah, main terjah, ikut jalan. Bayangkan keluar 8 pagi sampai bilik hotel pukul 9 malam. Penuh masak. Nak jalan suasana melihat bagaimana keadaan umat Islam di kawasan yang begitu taat. Inilah antara pengalaman tuan-tuan. InsyaAllah kalau siapa yang cuba nak bermuhasabah diri, bolehlah. Tak muasakan diri kita begitu kaya, senang, mewah di sini. Kita pergi sana tu. Ada sahabat seorang tu nak makan tak lalu. Dia kata, "Ustaz, makan tak lalu di rumah orang kampung." Ya. Kata Haji, mulut dia. Yang tak faham, dia faham betul tak? Tak faham betul dia. Kata Haji, mulut dia sumbat saja. Kata, "Ustaz, boleh mandi ke air keruh ni?" Haji pejam mata, insya-Allah boleh mandi. Jangan tengok air tu, pejam mata. Tak supaya tak hitam pun. Kalau hitam pun ada balik main clear lah. Kita pergi balik Malaysia, kita pergi spa. Saya sekarang di Malaysia halal betul.